Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Terima kasih kepada semua rakan-rakan media yang telah sudi hadir di Mes Pimpinan Polis Bukit Aman pada pagi ini untuk meraihkan seramai 45 penerima anugerah cemerlang tahun 2022 Polis Diraja Malaysia. Seperti mana nanti yang tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum, sejumlah 10,281 penerima anugerah perkhidmatan cemerlang bagi keseluruhan kekuatan polis Diraja Malaysia telah pun terpilih, dan pada pagi ini 45 penerima mewakili daripada pelbagai negeri untuk mewakili jumlah 10,281 penerima keseluruhannya. Dan untuk tujuan itu, Polis Diraja Malaysia ingin merekodkan dan merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Negara PTPTN yang telah sudi bersama dengan Polis Diraja Malaysia untuk menyumbangkan dana pendidikan kepada semua penerima-penerima APC yang terpilih sejak daripada tahun 2019 lagi. Seperti mana yang kita maklum, PTPTN ini merupakan salah satu pelaburan pendidikan untuk anak-anak kita. Justru dengan menggandingkan APC ini dan juga disusuli dengan tabung pendidikan tinggi nasional untuk anak-anak, ia merupakan satu gandingan yang terbaik untuk kita merealisasikan konsep kecemerlangan bukan sahaja bagi Polis Diraja Malaysia, bahkan untuk negara kita, insya-Allah, mudah-mudahan. Jadi sekali lagi, Polis Diraja Malaysia merakamkan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada Tuan Ahmad Dasuki bin Haji Abdul Majid, Ketua Eksekutif PTPTN, yang setia bersama Polis Diraja Malaysia dalam menjayakan program Anugerah Peringatan Cemerlang Polis Diraja Malaysia tahun 2022 dan mungkin insya-Allah untuk tahun-tahun berikutnya nanti. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Tuan Ahmad Dasuki daripada Ketua Eksekutif Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional Negara. Terima kasih Tuan Ahmad Dasuki. Okey, baik, ada apa-apa pertanyaan untuk kita, ya? Berapa peruntukan yang disediakan oleh Untuk peruntukan daripada tabung, saya minta Tuan Ahmad Dasuki untuk memberikan sedikit pencerahan mengenai ini, ya. Silakan Tuan Ahmad Dasuki. So, untuk majlis pada kali ini, PTPTN bekerjasama dengan polis PDRM, yang mana anugerah APC diberikan kepada lebih 10,000 dan setiap penerima RM1,000 seorang. So, jumlah keseluruhan dalam 10.2 juta lah. Yang diberikan dalam bentuk akaun simpan SSPN Prime, yang mana ia adalah untuk memastikan anggota-anggota polis terus mendapat manfaat pendidikan yang diberikan oleh PTPTN melalui simpan SSPN Prime ini. Okey. Terima kasih semua rakan-rakan media di atas kehadiran, dan kita jumpa lagi di dalam masa. Ya. Berkaitan dengan banjir tergila. Ya. Boleh saya tahu berapa adakah PTPTN menggerakkan bantuan ke sana dari segi bilangan anggota, dan juga macam mana dengan penugasan anggota dekat balai polis cap yang dilanda banjir? Baik. Kita pun sudah maklum bahawa banjir yang melanda di negeri Johor ini merupakan agak yang terburuk sejak daripada tahun 2006, dan kita telah pun menggerakkan tenaga kerja, sumber manusia dan aset Polis Diraja Malaysia, dan tentu sekali Pusat Bencana Negara juga telah pun digerakkan dan diaktifkan dengan menggerakkan semua elemen-elemen terdiri daripada pusat pemindahan, bekalan makanan, kerja-kerja mencari dan menyelamat. Bagi pihak Polis Diraja Malaysia, saya memaklumkan bahawa kita telah pun menggerakkan sejumlah 369 pegawai dan anggota untuk tugas-tugas membantu dalam meredakan kesulitan yang dihadapi dalam kita membantu semasa banjir yang terlibat. Dan ini adalah sebahagian daripada keseluruhan tenaga kerja sumber manusia yang digerakkan oleh Task Force Banjir yang telah pun digerakkan sebelum ini. Dan untuk makluman juga, satu balai polis, iaitu Balai Polis Caah di Segamat, telah pun dinaiki air, dan buat sementara waktu ini operasi
kepolisan di Balai Polis Kedah ini dihentikan sementara waktu untuk urusan membaik pulih. Dan di IP di Segamat juga, di Kuartus IP di Segamat juga dinaiki air dan melibatkan sejumlah 126 mangsa yang telah dipindahkan kepada PPS. Dan setakat ini itu sajalah yang di Bahau, Balai Polis Bahau secara umumnya masih lagi beroperasi kerana banjir telah menyebabkan pagar Balai Polis Bahau telah runtuh dan ia tidak melibatkan, tidak menjejaskan operasi kepolisan di Balai Polis Bahau tersebut. Itu saja yang dapat saya maklumkan. Terima kasih. Ya. Dengan jawatan Timbalan Ketua Polis Negara yang akan kosong tangan bulan Mac ni. Ya. InsyaAllah ada beberapa perjawatan tertinggi pasukan yang akan dikosongkan ekoran daripada persaraan wajib berumur 60 tahun. Justru apapun keputusan, pemilihan, penentuan akan dilakukan melalui mesyuarat Suruhanjaya Pasukan Polis yang akan diadakan tidak berapa lama lagi. Justru bagi tujuan tersebut, kita tunggulah bersama-sama apakah yang akan diumumkan oleh Suruhanjaya Pasukan Polis dalam mesyuarat yang akan diadakan tidak berapa lama lagi. Baik. Berapa orang calon? Ya? Berapa orang calon? Calonnya ada beberapa calon yang layak yang akan diberikan pertimbangan oleh Suruhanjaya Pasukan Polis untuk penentuan siapakah yang akan dilantik dan begitu juga dengan pengisian jawatan-jawatan utama yang lain. Ya. Minggu lepas SPRM dengan immigration ada buat raid. Betul. Ya. Tentu sekali kita mengalu-alukan apa juga tindakan penguasaan yang menyebabkan kemudaratan dan kesengsaraan kepada anggota masyarakat. Jika ia dibuat oleh agensi SPRM, oleh immigration, tentu sekali kita mengalu-alukan tindakan tersebut. Baik. Manakala mengenai dengan penglibatan mana-mana pegawai polis, secara terus terang saya katakan, mana-mana penglibatan pegawai polis dalam apa juga aktiviti yang menyalahi undang-undang, kita akan mengambil tindakan yang sewajarnya. Seperti mana yang kita maklum bahawa PDRM sehingga kini kita konsisten tidak berkompromi dengan mana-mana pegawai anggota yang terlibat dengan apa juga perbuatan-perbuatan menyalahi undang-undang. Terbukti daripada pelbagai kes-kes yang melibatkan anggota selama ini pun tindakan kita pantas, tindakan kita tegas dan kita tidak teragak-agak untuk memastikan bahawa pegawai anggota yang bertugas sebagai anggota kuasa undang-undang ini memelihara integriti, menjaga kedaulatan undang-undang seperti mana yang termaktub dalam rukun negara kita, insya-Allah. Terima kasih. Ada lagi? Berkenaan dengan baru-baru ni yang kes kematian sarjan dekat Penang. Ya. Ketua Polis Penang kata itu SDR selari dengan jabatan pertama kata bunuh diri. Jadi boleh tak Tan Sri ulas mungkin ada kaitan dengan bebanan kerja atau masalah lain, dan juga yang kedua SOP polis ketika menggunakan senjata api dan juga ketika ini tahap kesihatan mental PDR, anggota PDR itu macam mana? Baik. Jadi itu adalah satu perkara insiden yang sangat-sangat mendukacitakan kita, ya. Dan untuk kita pergi pada siasatan dahulu, seperti mana kita maklum bahawa kes ini diklasifikasikan sebagai sudden death report ataupun SDR. Justru pihak Kuasa Pulau Pinang telah pun melengkapkan siasatan mereka, telah pun menerima laporan patologi dan juga laporan postmortem, dan mereka telah pun menyediakan kertas dokumen yang sepatutnya untuk dikemukakan bagi tujuan untuk membuat inquest kepada insiden tersebut, ya. Apakah punca yang menyebabkan berlakunya kejadian tersebut. Berkaitan yang kedua, isu kedua berkaitan dengan SOP penggunaan senjata api. SOP tersebut telah pun termaktub sejak sekian lama dan telah dipatuhi sewajarnya, dan apa juga yang berlaku tentu sekali ada perkara-perkara yang di luar kawalan. Namun demikian, ia tidak menghalang untuk kita mencari jalan menambah baik SOP berkenaan bagi memastikan perkara-perkara buruk akibat daripada penggunaan senjata api dapat kita hindarkan di masa akan datang. Yang ketiga berkaitan dengan
tahap mentaliti ataupun tahap kesihatan minda pegawai anggota polis kita. Seperti mana yang kita saya maklum, PDRM melalui Jabatan Integriti Pemantauan Standard ada satu unit dipanggil unit counselling, unit counselling yang akan memantau dan meneliti tahap kesihatan mental setiap pegawai anggota melalui laporan daripada penyelia dan ketua mereka masing-masing. Bagi pegawai ini, apa yang saya dimaklumkan, beliau menghadapi masalah apa yang dipanggil masalah keluarga, masalah keluarga yang beliau hadapi, dan telah pun diambil tindakan oleh ketua polis daerah yang berkaitan. Namun demikian mungkin sebab-sebab yang tidak dapat dielakkan, yang kita pun tak tahu sebenarnya mengapa anggota ini mengambil tindakan yang sedemikian yang di luar daripada jangkaan kita. Baik, ada apa lagi? Terima kasih. Okey. Penggunaan body cam bila akan Tentu sekali saya secara peribadi, semenjak saya daripada menjadi pengarah Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti tahun 2015, saya sendiri telah mempromosi apa bahasa dia tu yang paling istilah yang paling sesuai? Apa tu? Menggalakkan penggunaan body cam untuk bukan saja bagi orang awam, bahkan kepada pegawai yang bertugas. Itu sangat mustahak. Sebagaimana dashcam dalam kenderaan kita. Sekarang ni saya percaya hampir setiap kenderaan mereka pasang dashcam. Apa tujuannya? Tujuannya adalah bagi tujuan untuk kita mengelakkan berlakunya dispute, pertelingkahan antara dua pihak jika berlaku perkara-perkara yang di luar dugaan dan di luar kawalan. Begitu juga dengan pihak polis. Saya sangat mengharapkan bahawa pada tahun ini projek untuk mendapatkan dashcam tersebut, body cam tersebut dapat dilaksanakan pada tahun ini setelah sekelama tertangguh. Baik, satu lagi yang ingin saya ini adalah merupakan tambahan daripada saya sendiri, berkaitan dengan talian 997. 997. Jadi masih ada lagi beberapa daripada pihak orang ramai yang agak ragu-ragu dengan nombor hotline 997. Jadi nombor hotline 997 ini diperkenalkan oleh NSRC ataupun National Scam Response Center yang diketuai oleh Bank Negara Malaysia dan dianggotai oleh pihak polis dan beberapa agensi yang lain. Tujuannya adalah untuk mengurangkan atau untuk mitigate kesan daripada penipuan-penipuan yang dibuat oleh mereka yang tidak bertanggungjawab. Jadi, mana-mana anggota masyarakat yang merasakan mereka mungkin telah terpedaya dan telah membuat transaksi kewangan melalui secara perbankan atas talian, mereka menyedari bahawa mereka telah tertransaksi, maka mereka boleh menelefon 997 untuk membolehkan pasukan petugas yang mengendalikan call center tersebut mengambil tindakan untuk menyekat akaun yang aliran tunai tersebut. Jadi mereka boleh menyekat sehingga ke beberapa transaksi, akaun pertama, akaun kedua dan akaun ketiga, iaitu akaun Kaldai yang digunakan. Jadi ini sangat mustahak untuk diketahui oleh orang awam. Cuma pada setakat ini call center ini beroperasi daripada 8 pagi sehingga 8 malam sahaja. Jadi insya-Allah mungkin kita akan cuba usahakan untuk meminta kepada NSRC ini untuk kita menjadikan respon ataupun panggilan boleh dibuat bagi tempoh 24 jam. Kita akan majukan. Kerana terdapat beberapa permintaan daripada orang ramai yang mengatakan mereka apabila mereka menelefon pada jam 10 malam, call center tersebut tidak responsif. Sebabnya dia beroperasi daripada 8 pagi sehingga 8 malam. Jadi PDRM akan majukan kepada NSRC untuk melihat kemungkinan ia dioperasikan untuk 24 jam. Ya. Okey. Sambutan saya. Ya?
Macam mana? sambutan daripada Sambutan menggalakkan. Cuma apa yang perlunya adalah kita sebagai media, sebagai satu ejen yang berpengaruh kepada masyarakat untuk mewar-warkan setiap masa dan setiap ketika, sepanjang masa. Kerana mereka yang terlibat dengan scam ini ataupun pemberdayaan ini, mereka tidak pernah berhenti rehat. Ya. Dan mereka akan sentiasa mencari jalan baru, mencari kaedah baru untuk memperdaya mangsa-mangsa yang tidak yang mereka tak sedar pada ketika itu. Sebar luaskan perkara ini kerana ini merupakan satu trend yang jika kita tidak bendung melalui kesedaran, pengetahuan dan awareness, maka kita tidak akan berjaya untuk mengatasi perkara ini. Ya. Baik, terima kasih kepada semua rakan-rakan media yang di atas kehadiran. Kita jumpa lagi di masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih.